Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama aku lagi, Ichan, dan juga partner aku, Amar, untuk kita buat satu lagi video berkenaan dengan kewujudan entiti ni. Okey, cuma kali ni special sikit. Kita buat berdasarkan laporan-laporan penduduk tempatan yang mengatakan dekat Taman Seri Impian, Taman Seri Impian Keluang, ada penampakan pocong, dan juga ada penduduk dekat sana yang diganggu oleh kelibat pocong ni lah. Jadi kita ambil keputusan untuk cari dan sahkan kewujudan sama ada pocong tu ada ataupun tidak dekat Taman Seri Impian Keluang. Jadi benda ni baru berlaku 2-3 hari lepas, betul? Baru 2-3 hari lepas, berdasarkan komen di Facebook Keluang, di grup-grup Keluang, yang mengatakan penampakan pocong ni memang ada. Dulu pernah dengar juga, dulu ada penampakan pocong ni dekat Taman Seri Impian. Tapi bila kita dengar desas-desus penduduk dekat sana, yang pocong tu kembali mengganas dekat Taman Seri Impian tu. Okay, jadi hari ni kita decide untuk pergi melawat kawasan. Kita nak tengok, dan macam biasa kita akan letak kamera. Kita akan letak kamera untuk pastikan sama ada kewujudan dia ni benar-benar ada ataupun hanya bualan, hanya khabar setempat je. Okay? Dan aku percaya grup-grup aktiviti Keluang yang lain pun tengah panas sekarang ni, dan juga pergi juga kawasan tu tengah sibuk untuk cari pocong tu kat situ. Jadi insyaAllah kita pergi malam ni, kita tengok dekat lokasi kejadian sama ada betul ataupun tidak yang penduduk tempatan tu kata terjumpa kelibat pocong. Okey, jom tanpa buang masa. Mari kita boleh gerak. Okay, sekarang kita dah on the way ke lokasi kejadian. Tempat di mana dilihatnya pocong, dan kita nak pastikan sama ada pocong tu betul-betul wujud ataupun hanya rekaan bualan orang kampung. Orang kampung, orang taman. Orang taman. So kita dah hampir sampai ke Taman Seri Impian Keluang. Okay, so sekarang ni kita dah sampai dekat Taman Seri Impian Keluang. Jadi aku nak interview sikit. Brother ni memang kakak dia ada pengalaman, betul Kakak dia memang ada pengalaman 2 hari lepas kan? Okay, 2 hari lepas yang mengatakan yang kakak dia memang nampak real pocong tu. Jadi aku akan interview brother ni, nama Azrul. Dia memang penduduk sini, dan juga orang kata dekat rumah kejadian berlaku memang dekat rumah dia lah. Okay, jadi macam bro, so boleh cerita sikit macam mana akak boleh nampak? Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umar Azrul. Yang saya tahu kakak saya yang tengok, sebab sebelum ni saya tak pernah kena. Sebab dia first time, memang dia first time kena. Sebab masa tu dia dalam bilik tengah. Sebab rumah ni ada 3 bilik, dia dalam bilik tengah. Masa tu dia dah balik dari Shah Alam ke sini, Kampung Jat, satu hari. Malam tu dalam pukul 11 ataupun 12 hari tu, dia dengan anak nangis. Dah bagi makan, dah bagi minum pun nangis lagi. Lepas tu dalam beberapa minit tu dia nampak macam dia kain kat langsir tu. Langsir tu memang langsir tu selak. Tingkap tu dah tutup dengan jaring nak tak kasih pada nyamuk tu masuk. Nampak je kain tu macam terapung kiri kanan. Dia fokus siap, sebab kain tu macam kotor.
dia fikir macam kain tu kain orang kan, sangkut ke, kain abang sangkut ke situ kan. Rupanya pocong. Dia nampak jelas muka hitam, tak ada mata, tak ada hidung, muka hitam balik. Dia memang nampak real lah kain tu. Kain tu nampak boleh dipegang ataupun memang sama-sama macam tu. Saya tak pasti sebab dia cerita, sebab saya tu bukan dengar sangat pun. Lepas tu dia nangis. Dia panggil saya dengan kat saya seorang tu. Tak dengar. Sebab pintu tutup. Biasa kalau pintu tutup, dengar. Ni macam tak dengar saya. Tak dengar. Saya tengah main handphone. Saya tahu dia buka pintu, jerit. Kata, mana korang? Macam bentak lah. Kita orang tu dengar, kenapa tiba-tiba nak mengamuk ni. Rupanya dia tiba saya masuk dia nangis. Dia suruh stay kat bilik. Nangis, muncak jap. Dia macam scary lah. Tu yang kakak saya yang ni kerja saya dekat sini, dia first dia nampak juga. Dia nampak masa tu saya accident tahun lepas tengah bulan jugalah. Dia nampak macam nenek tua dekat pintu sliding rumah utama. Ada nenek tua juga kan? Nenek tua. Dia tangan dia memang kurus sangat. Dia kat pintu ketuk, tak selesai ketuk ataupun cakar sebab saya tak ada macam tu. Macam gitu lah kat kau. Lepas tu second tu pula tahun juga dalam 2 bulan lepas tak silap. Dia masa tu mak saya dialisis. Dalam 3 pagi tu dia masuk dalam bilik mak saya, tidur kejap. Dia tidur dalam minit tu dia macam dengar bunyi orang nangis. Dia buka mata kejap sikit, nampak warna putih. Dia berdiri ke sebelah kat saya, katil-katil tu sebelah. Dia terus dia diam terkaku, nak baca pun tak boleh, dalam hati je boleh. Mulut tak boleh gerak. Itu yang saya tahu setakat ni. Jadi pendapat awak lah. Ya. Kejadian ni berlaku hanya pada family awak ataupun persekitaran kejiranan situ ada nampak juga? Itu saya tak pasti sebab saya tahu pun dalam keluarga saya je lah. Yang orang lain saya tak pasti. Jadi yang pasti memang kejadian ni viral lah baru-baru ni, betul lah? Tapi ada orang kata yang pocong ni katanya dah berlari kat tapak pasar malam sana. Tapak pasar malam sini? Kat sana tu memang sunyi. Memang kawasan dia. Lepas ada orang cakap ada macam orang tua berbaju jubah putih. Situ. Setakat ni saya tahulah sebab ada orang nampak kan, sebab saya tak nampak, sebab tu saya tak tahu. Okey, baik. Itulah pengalaman saya lah. Okey, baik. Setakat ni. Okey, terima kasih. Okey. Jadi kita sekejap lagi sama ada kita akan tengok kawasan yang berdekatan dengan rumah Abang Azrul ni, dekat kawasan situ, ataupun kita second place kita akan berpindah ke kawasan pasar tani pasar awam. Jadi dekat situ memang kawasannya agak gelap juga kan. Jadi kita akan cuba pergi 2 tempat lah. Kita survey kat situ insyaAllah. Again lagi sekali aku ingatkan, kita bukan nak cabar dia. Kita bukan nak cabar untuk memanggil dan sebagainya. Tapi kita cuma nak tengok sama ada kepastian, sama ada dia boleh mewujudkan ataupun menjelmakan diri dia, ataupun dia nyorok-nyorok ataupun malu-malu kan. Jadi kita tak tahu. Sekejap lagi kita saksikan. Alright. Okay, so ni tapak pasar yang diceritakan oleh Brother Azrul tadi lah. Boleh tahan juga, gelap. Brother Azrul tadi, ni rumah dia yang apa dikatakan yang nampak pocong dan sebagainya. Okey, berdasarkan dekat rumah kosong ni lah. Rumah kosong yang orang kata dah lama ditinggalkan. Kamera boleh shoot rapat sikit. Rumah pun memang lama tak berpenghuni. Okey, ini tapak pasar malam yang dikatakan oleh Brother Azrul tu. Jadi kita akan cuba pacak kamera dekat sini dan kita cuba lihat hasilnya. Dia katakan bukan setakat ada pocong dekat sini,
Tapi Pontianak pun mungkin ada. Dan penampakan orang tua berjubah putih pun mungkin ada dekat sini. Okay, so sekarang kita pacat dekat sini. Kita biar macam biasa. Okay, jom. Okay, tu je untuk video kita kali ni. Kita dah pusing dah dekat kawasan-kawasan yang orang kata hotspot untuk apa ni, yang pernah orang nampak, kawasan-kawasan hotspot yang orang pernah nampak, tapi belum membuahkan hasil lah untuk hari ni. Tapi tak apa, insyaAllah sekiranya ada lagi kawasan-kawasan yang rasa-rasa ada kewujudan entiti ni, kita boleh pergi lagi sekali. Ok, jangan lupa subscribe Echans TV untuk video-video terbaru, untuk khas untuk tontonan anda semua. Ok, insyaAllah kita cuba lagi perbaiki yang mana kelemahan-kelemahan kita untuk video pada akan datang. Ok, jangan lupa subscribe Echans TV. Ok, Assalamualaikum, bye bye.